Repeat balik sikit apa yang kita bincangkan pada minggu yang lepas. Kita sebelum ini kita berhenti pada perbincangan yang berkaitan dengan riba, dan kita dah sebut pada minggu yang sudah tentang larangan daripada riba dan betapa riba itu telah menghancurkan sistem ekonomi dunia. Dan riba ini Allah Azza wa Jal sangat murka dan marah. Riba ini telah berlaku sejak sebelum daripada kedatangan Islam lagi, dan dia berterusan sampailah kepada hari ini. Islam bila datang, Islam cuba untuk nak mengubah perkara ini, cuba nak menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya riba. Bukan kata kita tidak boleh berniaga, dan Allah pun kata dalam Quran, dan sebelum ni kita dah bagi tahu, qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang dok kata ada jual beli yang sama macam riba, tetapi Allah haruskan jual beli. Dan kita dah jelaskan beberapa gambaran ataupun kes-kes kontroversial yang dikaitkan dengan perbankan Islam sekarang dengan apa yang dikatakan sebagai riba. Kita juga jelaskan bahawa perbankan Islam telah mengambil satu alternatif supaya mengurangkan mudarat yang ada, dan supaya masyarakat mempunyai pilihan, dan satu hari nanti kelak bila ianya sudah diterima pakai oleh majoriti umat ataupun majoriti masyarakat dunia, mungkin akan ada lagi penambahbaikan yang lebih baik. Kita juga dah sebutkan tentang beberapa perkara yang orang bagi tahu pinjaman dalam Islam ni juga ada pulangan yang lebih mahal dan sebagainya. Kita dah explain pada siri yang lepas. Kita bagi tahu juga bahawa Islam mengharuskan pinjaman. Islam memberikan kebenaran untuk berhutang, tetapi cara untuk nak memberi pinjaman, cara untuk nak berjual beli itu ada perbezaan yang boleh membezakan antara sistem Islam dan juga riba. Melainkan orang tu dia belum betul-betul mengerti tentang detail ataupun teknikal daripada sudut ini, maka mungkin mereka akan menganggap bahawa perbankan Islam sama saja seperti konvensional. Baik, hari ini kita akan sambung kembali dalam ayat 278. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kan, takwa kepada Allah dengan mentaatinya, dengan berserah kepada hukum hakam syariat yang telah Allah tetapkan. Apa hukum hakam itu? Allah kata wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah apa lagi riba-riba yang masih lagi wujud di dalam kalangan kamu. Kalau hari ini kamu masih lagi ada dalam konteks sahabat, kalau kamu hari ini ada masih lagi berurusan yang melibatkan dengan riba, maka tinggalkanlah perkara itu. Kalau ada lagi bentuk-bentuk riba yang masih lagi diamalkan dalam masyarakat kamu, tinggalkan itu juga. Kan? So ini pesan daripada Allah kepada manusia. Dan riba ni satu benda yang dia berlaku bila mana melibatkan pinjaman antara item-item ribawi. Tapi kalau kita nak bicarakan tentang item-item ribawi, tentang teknikal riba ni, dia akan mengambil masa yang lebih lama lah. Tetapi item ribawi ni yang common sekarang ni berlaku adalah pinjaman antara duit dengan duit. Transaksi yang berlaku antara duit dengan duit itulah melibatkan riba sekiranya pulangannya itu hasil daripada pinjaman duit-duit itu yang diberi penangguhan itu memberikan pulangan yang lebih ataupun berganda. So kalau kamu beriman, kamu tinggalkan. In kuntum mu'minin, Allah kata, kalau kamu beriman, kalau kamu mengaku kamu sebagai orang yang beriman, tinggalkan benda-benda riba. Kalau kamu masih lagi ada syarikat-syarikat yang masih lagi mengamalkan ataupun bermuamalat dengan bank-bank konvensional, tinggalkan semua perkara itu. Di Malaysia ini kita hampir tak ada lagi alasan. Kita memiliki sistem perbankan Islam antara yang terbaik di dunia. Kan? Pakar-pakar keuangan Islam daripada Malaysia ni antara yang sangat terkenal yang dikenali di senterio dunia. Malaysia antara pengemudi sistem keuangan Islam. Kan? Malaysia antara yang top dalam bab itu, dan alhamdulillah perjuangan selama lebih 30 tahun negara untuk nak memperbaiki ataupun nak mengislahkan sistem perbankan Islam di negara ini
semakin mendapat tempat, walaupun seperti biasa majoriti masih lagi memilih bank konvensional. Itu sangat-sangat dikesalilah. Sepatutnya kalau kita orang Islam, kita nak bermuamalah, nak buat pinjaman ke nak buat apa-apa urusan pun dengan perbankan, kita ada alternatif, kita ada perbankan Islam. Kenapa masih lagi nak pergi kepada konvensional? Dan itu pilihan kita. Kita yang buat pilihan itu. Allah dah kata in kuntum mu'minin dharu ma baqiya minar riba. Kalau kamu beriman, tinggalkan apa-apa baki riba yang kamu masih ada. Dan Allah warning kepada kita. Fa illam taf'alu, ayat 279. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Okay, let's fine. Kamu degil juga. Allah dah bagi peringatan. Kamu dah dengar kan apa yang kita nasihat ataupun pesan ini. Masih lagi tak mau. Masih lagi cari alasan macam-macam. Allah kata, kalaulah kamu masih lagi enggan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, kan, maka ketahuilah dan yakinlah bahawa kamu telah membuka pintu untuk berperang dengan Allah dan juga Rasul. Allah menggunakan perkataan harb tanpa alif lam kat sini. Harb ni maksudnya perang. Bahasa Arab dalam bentuk tak ada alif lam, maksudnya kalimat ni adalah kalimat nakirah yang memberikan impact dalam konteks ayat ini tentang besarnya perkara ini. Implikasinya, perang ini implikasinya besar. Kita mungkin tak tahu tentang bagaimana peperang itu akan terjadi. Bagaimana bila Allah perang kita, macam mana bila kita nak bermusuhan dengan Allah. Tak tahu bila datangnya waktunya itu. Kita tak tahu wasilahnya bagaimana perang dengan Allah ini. Allah sebut walillahi junudus samawati wal ard. Allah yang memiliki tentera daripada langit dan bumi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dalam surah Al-Muddathir Allah kata tak ada sesiapa yang tahu tentang tentera-tentera Allah ni melainkan Allah. Allah boleh bagi implikasi perang ini pada harta kamu. Allah boleh bagi implikasi ini pada kesihatan tubuh badan kamu. Dia boleh mendatangkan mudarat pada hati kamu. Boleh jadi mudarat pada pemikiran akal kamu, pada jiwa kamu, pada masyarakat kamu. Kepada mungkin kamu akan jauh daripada agamanya. Kamu mungkin akan hidup dalam keadaan yang terkongkong di bawah sistem kufar. Benda-benda yang bila tak ada rahmat Allah, maka apa lagi yang ada baki dalam hidup kita. Jadi ayat ni adalah satu ayat yang menunjukkan ni adalah peranan masyarakat kita semua yang sekarang ni berluasanya sistem riba. Pesan pada anak-anak kita yang sedang meningkat dewasa, yang tengah nak memulakan kehidupan, nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, nak mulakan perniagaan ke, whatever it is, cuba gunakan sistem perbankan Islam. Dalam Maybank ada Islamic Maybank, dalam CIMB ada Islamicnya, ada bank Islam, ada bank rakyat, ada bank Ar-Rajhi, ada pelbagai lagi bank perbankan Islam yang kita boleh gunakan. Semua itu dikawal selia oleh pakar-pakar, oleh ahli dipantau. Kalau ada persoalan, tanya saja kepada pakar-pakar dia. Wa in tubtum, kalaulah kamu boleh nak bertaubat, kamu nak tinggalkan muamalat kamu dengan riba ini, falakum ru'usu amwalikum, kalau kamu ada memberi hutang pada sesiapa, ambil, ataupun kalau dia nak bayar tu, ambil sahaja apa yang menjadi capital pinjaman kamu itu saja, jangan ambil lebih daripada itu. Islam adalah syariat Allah, dan Islam tak benarkan kita untuk nak menzalimi sesiapa. Dalam Islam, kalau kita berinteraksi dengan sistem Islam, kita ada risiko yang kita tanggung bersama. Maksudnya, dia tak ada fix. Kalau kata macam dulu kan, dia ada fix orang panggil apa, faedah tu sebagainya. Benda ini menyalahi akad Islam. Sebab dalam Islam, kerugian, keuntungan itu ditanggung bersama. Kalau kita buat interaksi dengan dia, berniaga dengan dia, keuntungan tu, kalaulah katakan bank itu jatuh, muflis, dalam keadaan dia kena bayar pada kita, maka dia akan dizalimi dalam konteks itu. Tetapi kalaulah sekiranya sebaliknya juga,
Kalaulah benda itu melibatkan kita, bank pun akan menzalimi kita. Tetapi dalam sistem perbankan Islam, dia akan mengelakkan daripada berlakunya kezaliman. Dan benda tu kena jelas dengan kontrak yang ada. Salahnya kadang-kadang kita yang tak membaca kontrak itu. Salahnya juga pada orang kata salesman ataupun salesperson daripada pihak bank sendiri yang tak faham dan tidak explain kepada customernya. Itu membuatkan akhirnya proses antara customer dan juga pihak perbankan Islam tu sometimes hanya menjadi di atas kertas sahaja dan mereka tak tahu apa, niat pun tak ada, transaksi pun tak tahu macam mana rupa dia, akad apa, kontrak apa yang dipakai pun yang dia tak diterima. Riba itu sama ada sikit ataupun banyak adalah haram. Dan tak boleh sama sekali. Semua gambaran riba adalah satu gambaran yang haram. Nabi SAW masa bagi khutbah pada haji perpisahan, Nabi kata ala wa inna kulla riban min ribar jahiliyyati mawdu'. Khalas kan, Nabi kata dah tak ada dah lepas daripada ni riba-riba jahiliah dulu, la tadlimuna wala tudlamun, dah tak adalah kamu nak menzalimi sesiapa dan orang kamu juga dizalimi. Dan tak boleh antara pemiutang penghutang itu sendiri berlaku kezaliman di antara satu sama lain. Dan riba ini subhanallah, dalam pelbagai hadis ni ada macam-macam yang disebutkan tentang dosa. Cuma ada persoalan yang bertanya dengan satu hadis yang dikatakan masyhur, hadis ni agak popular di kalangan masyarakat kita, yang mengatakan bahawa dosa melakukan riba ini lebih dahsyat daripada berzina. Ini satu pandangan yang tersebar di kalangan masyarakat. Baik, kat sini saya nak respon bahawa berdasarkan kepada satu kajian khas daripada guru saya sendiri, iaitu Profesor Dr. Ali bin Abdullah As-Sayyah, supervisor saya masa saya menulis tesis master dekat Riyadh dulu. Riwayat yang mengatakan bahawa riba ini dosanya lebih dahsyat daripada berzina, ataupun some riwayat mengatakan daripada lebih dahsyat daripada berzina dengan ibu sendiri. Riwayat ini sangat lemah, hadis yang dhaifun jiddan, pada semua jalannya sangat lemah yang tak boleh diperkuatkan. Dan kecacatan hadis tersebut dia wujud pada dua komponen. Maksudnya sanad dan matan hadis tu dua-dua ada masalah. Daripada sudut sanad, dia berlegar di kalangan perawi-perawi yang matruk, yang sangat lemah, yang kena ditinggalkan. Ada daripada kalangan mereka juga yang dikenali sebagai pemalsu hadis. Yang kategori macam ni semua kita kata sebagai dhaif jiddan, yang sangat-sangat lemah kredibiliti dia. Dan kalau kita tengok daripada sudut teks ataupun matan, dia memang bercanggah dengan nas-nas yang sahih dan juga logik akal kita dan juga realiti. Al-Imam Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih dia kata kadar kebobrokan maksiat itu, kita nak tahu macam mana maksiat itu teruk, kita tengok implikasi dia. Kan? Kalau kita tengok kesan zina lebih dahsyat, lebih besar daripada riba, sebab dia melibatkan tentang sosio masyarakat, dia melibatkan tentang keturunan, dia melibatkan pewarisan harta, melibatkan pertelingkahan dan macam-macam lagi. Dia boleh mencemarkan ataupun mencacatkan maqasid Islam yang 5 itu. So macam mana kalau kita nak samakan orang yang makan riba RM1, kita nak kata RM1 itu lebih dahsyat dosa dia daripada 36 kali berzina. Ada serta-serta riwayat kata 36 kali. Even dalam satu riwayat kata lebih dahsyat daripada berzina dengan ibu sendiri. This is not make any sense. Kan, itu kalau kita fikir daripada sudut teks ataupun matan dia. Dan hadis ini cuma sabit daripada dua orang sahabat yang berasal daripada ahli kitab. Riwayat dia datang daripada Abdullah bin Salam dan juga Ka'ab al-Ahbar. Boleh jadi dia berasal, cerita ni berasal daripada cerita-cerita ahli kitab. Sebab interaksi yang berasaskan riba ni dulu pun dah berleluasa dah dalam kalangan orang Yahudi, kan. Dan sampai sekarang lah orang Yahudi lah kepala dia. Dan masa tu pun berlakunya perleluasan zina. Jadi pepatah tersebut, kata-kata tersebut, ungkapan tersebut tersebar luas berdasarkan kepada pahana dia yang berlaku pada zaman tu. Kemungkinan
benda itu yang disebarkan. Dan kebanyakan yang mengkritik ataupun menolak hadis riwayat ini adalah daripada kalangan para ulama al-mutaqaddimin yang terdahulu, yang tokoh-tokoh besar dalam kalangan mereka. Dan kebanyakan mereka menilai dan orang-orang yang mungkin agak tasahul daripada sudut penerimaan ni daripada tokoh-tokoh sekarang ni lah. Nak kata hadis ini mungkar, atau kita kata menguat lagi kemungkaran hadis ini, dia bercanggah dengan ayat-ayat Quran. Dia bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang explain kepada kita tentang bahana ataupun kejelekan zina yang lebih dahsyat daripada riba. Kan? Cumanya jangan salah faham. Ada orang bila kita kata begini, dia kata, ustaz janganlah nak tiba-tiba kata riba tu tak berdosa besar. Berdosa besar. Dosa riba berdosa besar. Sabit dalam Quran, sabit di dalam hadis-hadis yang lain. Cuma kita spesifik kepada riwayat yang mengatakan bahawa dosa riba ini lebih besar daripada berzina. Yang ini sahaja yang kita kritik. Baik. Dan Allah sebut dalam ayat ni, bila Allah cerita tentang larangan daripada kita mengambil riba dan sebagainya, kemudian Allah nak cerita tentang akhlak Islam. Salah satu daripada akhlak Islam ketika kita berinteraksi dengan harta. Dan kalaulah kita melihat penghutang itu, orang yang diberi hutang itu kurang kemampuan, susah nak bayar balik, nampak dia serius nak bayar, tapi dia bersungguh nak bayar tapi dia tak mampu nak bayar, maka Islam menggalakkan supaya kita mempermudahkan urusan tu. Dan Allah kata ayat 280, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalaulah ada berlaku kesukaran yang terjadi, orang tu nak bayar balik tapi tak mampu, maka tangguhkan. Jangan paksa dia, ataupun jangan duk kata kalau kau bayar lambat kau kena bayar lebih. Ambil riba kat situ. Macam mana orang jahiliah dulu, bila ada orang tu susah nak bayar, ditekan. Macam itulah cara ditekan. Dibagi banyak-banyak hutang, orang susah nak bayar, diikat orang tu. Dia kata, kau tak bayar sekarang, kau kena bayar lebih. Sampailah berganda-berganda. Macam Along. Along sekarang, kalau kata dia bagi hutang kita sikit, dia punya, di istilah je bunga. Nama cantik, busuk nama tu. Kita bagi nama bunga, nampak macam baik, faedah, interest, nampak lembut sangat. Riba. Kan duk charge 10%. Ini semua yang berganda-ganda, makin berganda. Sometimes orang bayar bunga tu lebih daripada apa yang dipinjam. Yang ini Allah tegah, dan Allah ada sebut dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berganda, berlipat kali ganda. Maka Islam dia mengajar, selain daripada hukum kepada kita, Islam dia ajar kepada kita akhlak. Walaupun dalam urusan yang melibatkan keuangan, Islam pun terapkan tentang akhlak. Islam bagi kita chance. Jangan kita cuba kita mudahkan orang, bagi dia benda-benda berkaitan duit ni. Manusia memerlukan duit. Kan kita bagi pada orang, Allah akan mudah pada kita. Kita mudahkan orang, Allah akan mudahkan kepada kita. Jangan sikit-sikit kita nak potong, sikit-sikit kita nak kurangkan, sikit-sikit kita nak tekan orang tu, sikit-sikit kita nak ni. No. Give it. Rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sometimes Allah kata lebih dahsyat, sampai Allah kata wa antasaddaqu. Kan kalaulah kamu boleh contohnya potong hutang itu, sedekah sebahagian untuk dia. Contoh orang tu hutang pada kita 1,000. Dia nak bayar 1,000 tu mungkin berat pada dia kan. Kita pun kata tak apalah. Bayar apa yang mampu pun tak apa. Dia kata contoh saya cuma ada 400, saya cuma ada 500. Kan? Tapi kalau kita tahu orang tu bukan jenis yang
yang suka menipu lah ataupun yang suka ambil kesempatan lah. Nanti kalau kita tengok dia jujur, dia memang betul-betul nak ni, tak apa bang. Bayar apa yang ada 500 pun tak apa. Tak apalah, kalau abang ada 500 bagi saya 100 pun tak apa. Abang nak pakai duit ni semua, saya tahu abang susah, setiap bulan abang akan cuba untuk nak bayar tapi abang tak mampu. Kita Allah kata khairul lakum, itu yang lebih besar pahala, yang lebih baik daripada kita sekadar bagi penangguhan in kuntum ta'lamun. Allah kata kalaulah kamu mengetahui tentang apa kebaikan yang Allah nak bagi pada kamu, baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah kata, kana rajulun yudayinun nas wa kana yaqulu li fatah idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'alla Allah yatajawazu anna falaqiya Allah fatajawaza an. Ada orang yang bila mana dia ada orang tu berhutang dengan dia dan orang tu susah nak bayar, dia tahu orang tu jujur, tak tipu-tipu punya, dan dia kata it's okay, fine, tak payah, tak apa. Moga-moga Allah akan let go kita dekat akhirat nanti. Maka Nabi bagi tahu falaqiyallahu fatajawaz, nanti bila di akhirat nanti dia bertemu dengan Allah, Allah pun tak akan berkira dengan dia. Allah mesti it's okay. Oh, ada buat dosa ni, it's okay, aku ampunkan. Oh, ada buat ni, tak apa, Allah pun akan tajawaz, akan skip, tak ambil kira apa yang kekurangan kita di dunia. Kita perlukan benda tu dekat akhirat. Jangan bongkak, jangan angkuh dekat dunia ni kita rasa kita boleh tekan orang yang dalam kesusahan. Jangan rasa now di dunia kita upper hand, di tangan di atas yang lebih kuat daripada orang lain. Kita perlukan rahmat Allah, kita perlukan sifat itu daripada Allah nanti bila kita bertemu dengan Allah. Sedangkan kita ni banyak dosa, sedangkan kita banyak masalah, kekurangan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW kata, man sarrahu ay yunjihillahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sir aw yada'anhu. Siapa yang suka untuk Allah membebaskan dia, menjadikan dia orang yang berjaya, melepasi kesukaran pada hari kiamat, maka permudahkanlah untuk orang-orang yang sukar ataupun let him go. Ini antara salah satu daripada akhlak Islamiah untuk nak membuatkan kita orang Islami ada saling unsur at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ayat paling bawah sekali, ayat 281, Allah kata wattaqu yawman, ingatlah pada hari yang turja'una fihi, yang mana kamu akan kembali kepada Allah, iaitu hari kiamat, iaitu hari perhitungan, iaitu hari pembalasan. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, setiap orang akan dilunaskan, akan dibalas segala apa yang dilakukan di dunia dulu, baik yang kecil ataupun besar, baik yang buruk ataupun yang baik. Wahum la yudlamun, selama-lamanya manusia itu langsung tidak akan dizalimi dekat akhirat. Whatever good deeds yang kita buat, even though kita tengok benda tu very picisan kecil saja, itu juga akan diambil kira dan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Dan ini adalah merupakan ayat yang terakhir sekali diturunkan dalam Al-Quran. Ini adalah ayat penutup. Selepas turun ayat ini, Quran sudah komplit. Nabi SAW sudah semakin menghampiri ajalnya. Kan? Dikatakan ayat ini turun 9 hari sebelum kewafatan Nabi SAW. Dan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih dia, masa dia dibawa ayat ni dalam kitab tafsir, disebutkan riwayat secara bersanad daripada Ibnu Abbas
Ibn Abbas kata ayat akhir ayat adalah ayat yang berkaitan dengan riba. Tapi Ibn Hajar jawab bahawa itu sebenarnya adalah ayat ni, cumanya ayat ini dia yang paling bawah dekat ayat riba, so dia macam digolongkan sekali dengan ayat riba. Baik, kemudian kita pindah ke muka surat sebelah belah kiri. Munasabah bahawa Allah dah sebut tentang pengharaman larangan daripada riba, dan juga ambil kata ada sifat toleransi dengan penghutang. Maka Allah sebut tentang beberapa hukum hakam yang berkaitan atau panduan yang berkaitan dengan proses hutang itu berlaku. Dan ayat 282 ini adalah merupakan ayat yang paling panjang sekali di dalam Al-Quran. Ayat ni satu muka dalam surah Al-Baqarah, muka surat sebelum yang terakhir. Dulu masa muda-muda dulu, saya selalu cuba baca ayat ni daripada awal sampai akhir dengan satu nafas. Baca laju sikit lah. Sekarang ni tak mampu lah kot. Ayat dia saya cuba try. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Separuh tu boleh. Okay, Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain, wahai orang yang beriman, jika kamu dalam berproses untuk berhutang, kan, ila ajalim musamma, ke satu tempoh. Bila berhutang ni kita ada satu perjanjian bila kita nak kena bayar balik atau bila untuk nak kita lunaskan. Maka ini menunjukkan bahawa wajib untuk kita jelaskan dalam akad kita, dalam perjanjian kita, bila kita nak bayar balik, supaya tidak berlaku persengketaan. Ramai orang ini nak berhutang, dia tak bagi kita bila nak bayar balik. So akibatnya yang pemiutang sakit hati, menunggu bila nak bayar balik. Dan Allah kata faktubuh. Kan, kalau boleh tulis perjanjian yang macam kalau kita buat hutang dengan macam bank tu kan, berhutang tu kan ada kontrak kita sudah kena sign dan sebagainya. Sama ada kita berjual beli yang menuntut pendahuluan, bai'us salam, kita bayar pendahuluan, ataupun kita nak buat pinjaman yang menuntut untuk nak kita bayar kemudian, buat akad supaya tak berlaku khilaf ataupun tak berlaku masalah di kemudian hari. Salam ni ataupun jual beli salam, pendahuluan ni, dia salah satu bab yang dibahaskan dalam Kitabul Muamalat. Dan jual beli salam, as-salam ini dia menunjukkan bahawa syariat kita ni mengiktiraf keperluan manusia dalam berurus niaga. Walaupun secara dasarnya Islam tak menggalakkan kita berurus niaga dengan barangan yang tak wujud. Bila kita nak bayar pendahuluan, kita kena bayar belum barang tu belum ada lagi kan. Tapi kadang-kadang kita terpaksa kena bayar wang pendahuluan supaya pihak pembekal dia boleh dapat bekalan dengan lebih murah. Dia tahu, okey, aku ambil deposit, dia yakin, okey, aku boleh beli 1,000. So mungkin kita boleh beli dengan harga pukal yang lebih murah. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari, sesiapa yang buat perniagaan yang berunsurkan wang pendahuluan, maka lakukanlah dengan sukatan yang diketahui, timbangan yang diketahui, tempoh yang diketahui. Maksudnya kontrak ini diiktiraf oleh para ulama, but kena jelas. Pastikan produk yang kita nak dapat itulah, kita tahu spesifikasi dia, kita tahu detail dia.
kita tahu bila tempoh penghantaran dia. Kan kalau kata ada perbezaan sikit-sikit pun tak begitu ketara sangat. Dan syariat kita ni dia perniagaan yang mensyaratkan tentang penjual beli salam ini, biasanya produk dia adalah orang kata berbentuk yang mithliat, macam garam, minyak, gula, petrol, sawit, barang borong dan seumpamanya. Dan kontrak salam ni dia lebih kurang dengan macam kontrak menempah lah. Dia lebih kepada satu produk yang bersifat customize. Kita nak tempah baju, kita nak tempah kek ke, kek tu belum siap lagi, baju tu belum ada lagi, but sometimes dia nak confirmkan tempahan kita. Dan adalah beberapa syarat yang telah digariskan dan dibincangkan tentang syarat-syarat untuk berlaku baik as-salam ini. Kemudian Allah SWT kata wala ya'ba katibun ay yaktub. Jangan malas-malaslah. Tulislah. Tulis kalau ada hutang ni, tulis ia sebagai bukti ataupun sebagai rekod. Kama 'allamahu Allah. Macam mana yang Allah dah ajar kamu untuk nak tulis. Tulis. Kan? Kamu akan perlukan benda tu mungkin satu hari nanti. Wal yumlil ladzi 'alaihi al-haq. Mana orang yang terlibat dalam penyediaan kontrak ni biarlah direct antara pihak yang terlibat. Kalau kita berhutang dengan bank boleh sediakan kontrak, ataupun kita pun kena baca sama-sama, atau itu sepatutnya. Tapi apa yang berlaku kadang-kadang dalam bila kita nak buat satu pinjaman. Contoh ada orang nak beli kereta. Dia nak beli kereta tu daripada perbankan Islam. Orang yang beli ni dalam kepala dia nak bank Islam. Tapi dia tak tahu pun kontrak apa dia pakai. Dalam kepala dia hanya ingat dia pinjam duit daripada bank. Salah tu. Dia tak pinjam duit daripada bank. Dia beli kereta tu daripada bank. Bank beli kereta tu daripada company dan kemudian bank akan jual kepada kita dengan harga yang kita persetujui. Jadi duit kita nak beli kereta dengan bayaran ansuran dengan harga yang dipersetujui itu bukan riba. Kan? Sebab kereta bukan item riba. Tapi kalau bank bagi kita duit untuk kita beli kereta tu, kita pinjam daripada duit bank dan kita akan bayar hutang bank tu beransur-ansur, ada tambahan, itu riba. Sebab berlakunya duit hutang dengan duit. Tetapi duit yang kita beli kereta tu daripada bank, maka itu tidak dinamakan sebagai riba, sebab kereta bukan item riba. Kita pun tak tahu, kadang-kadang ada bank dia buat kontrak yang mana dia sewakan dulu, misal kata rumah tu kepada kita. Kita bayar setiap bulan kepada bank ni adalah sewa yang kita setuju dengan bank. Last sekali, dia akan buat lagi satu kontrak, jual. Sebab kita kadang-kadang sign kontrak dalam bank Islam, kita tak ambil tahu benda ni. Sebab tu kita pegang, ingat bank Islam je sama je, sebab kita rasa macam kena bayar lebih juga macam bank-bank konvensional. Kita yang confused. Sebab tu dalam urusan kontrak ni, baca, faham, tanya. Tanya kepada wakil bank yang nak deal dengan kita tu. Wala yabkhas minhu syai'a. Jangan kurangkan hak itu walaupun sikit pun. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safiya, kalau orang tu tak reti ke, orang tu belum cukup layak ke, kan? Allah kata aw la yastati' ayyumil, dia sendiri tak mampu nak ni, falyumlil waliyuhu bil 'adl. Kalau lah orang yang terlibat dalam hutang tu dia tak retilah, senang cerita tak mampu nak faham benda-benda ni, biar ada teman dengan dia yang membaca kontrak tu ataupun yang menyediakan kontrak tu, biarlah orang wali, dia punya waris dia ke, dia punya kawan ke, dia punya family dia ke yang tahu, bil adl. Wastashhidu shahidaini min rijalikum. Kena ada saksi. Kena ada saksi. Saksi yang mengatakan benda ini sah. Quran sebut dua orang lelaki ataupun satu lelaki itu sama dengan dua wanita.
Maksudnya nak kata sah saksi persaksian yang mana sah? Yang valid. Mimman tardaun minasyuhada. Yang mana kamu redha dia tu akan jadi saksi. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihda. Ni zaman dulu punya lah. Seorang lupa, seorang lagi betul kan. Hari ni kita semua dah rekod, dah ada dalam sistem. Kalau ada masalah, refer to the record ataupun sistem. Dengan itu tak ada hak yang tercicir. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Dan Allah kata jangan orang-orang yang jadi saksi ni jangan ngelak lah. Saksi tu biar betul, jujur lah. Ini semua adalah panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang para ulama sebut dia lebih ke arah benda yang digalakkan, sunat lah, bukan satu yang wajib. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Janganlah kamu ambil mudah, jangan kamu malas, jangan kamu boring dalam bab-bab nak rekod ataupun nak menulis ni. Itu semua boleh kena audit tu. Dzalikum aqsatu indallah. Dan itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala galakkan kepada kita. Wa aqwamu li syahadah, itu lebih kukuh. Persaksian ataupun the validity of the contract itu akan lebih kuat. Wa adna alla tartabu, dan juga supaya kamu kuranglah rasa sangsi ataupun ragu-ragu. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Melainkan kalau kamu berniaga itu benda yang tak melibatkan tangguhan. Immediately on the spot. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Kalau kamu tak nak tulis pun tak apa. Wa ashhidu idza tabaya'tum. Tetapi kalau kita ada persaksian, rekod lah kita kata, terhadap proses transaksi jual beli, itu lebih selamat. Itu lebih menjaga hak-hak kita. Hak penjual, hak pembeli. Kita ada resit, kita ada rekod. Itu dikira sebagai saksi. Bukan semesti kalau kita nak beli apa, tengok aku beli makanan ni, tengok dua orang sini, laki sini dua orang. Bukan begitu. Zaman dulu dia mungkin begitu, ada dia punya bentuk salah satu saksi, tapi zaman sekarang kita ada rekod, kita ada sign, kita ada receipt, kita ada macam-macam bentuk lah yang boleh membuktikan proses itu actually it's happen. Wala yudharra katibu wala syahid. Jangan kita nak saling jangan nak anaya saksi-saksi, jangan nak anaya yang menulis. Kalau diperlukan upah, bagi upah. Dan, jangan nak ambil free je semua kan. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Kalaulah kamu tak buat, maka kamu telah melanggar perintah Allah. Maksudnya kalau kamu anaya mereka itulah wattaqullah, yang bertakwalah kepada Allah dengan jaga syariat Allah. Wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian buka muka surat yang akhir dalam surah Al-Baqarah. Allah kata, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Kalaulah mungkin kamu tak dapat nak readykan kontrak ataupun tak dapat nak hadir masa proses itu sebabkan kamu mungkin tengah travel ataupun tak ada siapa-siapa yang nak settlekan proses itulah, maka kat sinilah dibolehkan untuk kita sediakan barang gadaian sebagai
nak kind of confirm, menjamin tentang benda itu akan, kalau kita tak bayar hutang, then barang yang kita gadai itu akan menjadi milik kepada pemiutang. Nabi SAW pernah menggadaikan baju besi dia dalam satu hutang yang baginda lakukan. So ini menunjukkan bahawa hutang itu tak salah. Yang salah adalah hutang yang terlilit ataupun yang terbeban yang kita tak mampu. Jangan berhutang, jangan jadikan tabiat hutang itu sebagai amalan hidup kita. Hari ini manusia hidup dia dah terikat dengan hutang. Dia, macam mana kita kata, dah hidup dalam satu sistem yang akhirnya manusia bekerja untuk lunaskan hutang. How do we say this? Kita dah biasa, orang kita baru kerja dah, nak kena beli kereta baru, nak kena beli rumah besar, nak kena itu dan ini. Kita jadikan lifestyle itu pusher untuk nak kita berhutang. Bila kita digambarkan lifestyle macam ni, hutang demi hutang. Beli satu kereta, kita naik gaji, beli kereta lebih besar, akhirnya kita ditakut tu, duk beli, duk bayar hutang, duk bayar hutang, duk bayar hutang, duk bayar hutang. Tapi kalau kita berhutang tu dengan misi yang jelas, kita berhutang tu dengan boleh menggandakan duit kita umpamanya. Kita berhutang untuk bisnes, untuk menyediakan peluang pekerjaan, untuk nak meraih pendapatan yang lebih besar. Tak apa. Tapi hari ini manusia berhutang untuk lifestyle. Habis hutang, hidup hutang. Semua hutang je. Sampai nak kahwin berhutang, anak nak kahwin berhutang. Semua duk hutang. Dan bila kita duk berhutang jadi satu tabiat berhutang, kita nak lunaskan susah. Kita hari ini hidup di zaman yang susah untuk kita melepaskan diri kita daripada berhutang. Baik untuk tujuan pendidikan, baik untuk perniagaan ataupun keperluan harian kita. Sekadar berhutang selagi berasaskan pada prinsip Islamik bukan satu yang negatif. Tak menjadi kesalahan. Khususnya kalau dia dilakukan untuk membawa elemen positif dalam urusan dan kehidupan. Tetapi hutang boleh menjadi masalah ataupun menjadi negatif bila dia menjadi tabiat dalam melayan kehendak hidup di luar kemampuan kita. Sebab tu Nabi SAW dia berdoa minta perlindungan. Nabi kata, Allahumma inna a'udzubika min ghalabati dain. Ghalabati dain maksudnya bebanan hutang yang tak mampu untuk nak kita lunaskan, yang menekan kita. Ramai dalam kalangan masyarakat kita yang masih ambil mudah soal melunaskan hutang. Sampai lupa tentang sabda Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun ma kana alaihi dain. Jiwa seorang mukmin itu akan masih terkandas lagi, masih mempunyai hutang yang belum dilunaskan. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan pejuang yang mati syahid pun, kalau seluruh dosanya diampunkan, tetap tidak akan terlepas atau tidak diampunkan hutangnya yang masih tidak terlunas. Ini juga ada dalam hadis riwayat Muslim. Kenapa begitu besar ancaman Allah terhadap penghutang yang tak melunaskan hutang? Yang pertama, sebab dia merupakan hak orang lain yang kita ambil. Kalau tak dipulangkan, maka kita telah memakan hartanya yang batil, secara batil. Sedangkan Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan sesama harta kamu semua dengan cara yang batil. Yang kedua, sebab orang yang terbeban dengan hutang akan mula menipu, akan memungkiri janji. Macam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah tengok Nabi SAW banyak doa kepada Allah meminta perlindungan daripada terlilit dengan hutang. Dan Aisyah kata, kenapa aku tengok kamu banyak berdoa daripada terlilit dengan hutang? Nabi kata, sebab orang yang berhutang itu bila bercakap dia menipu, bila berjanji dia mungkir. Hadis riwayat Abi Ya'la. Dan suka untuk saya kongsikan tentang
ancaman buat mereka yang ambil mudah soal bayar hutang. Yang malas nak bayar, yang susah nak bayar hutang ni lah. Sengaja betul. Yang pertama, terhalang daripada memasuki syurga. Ada dalam hadis Nabi SAW masa tengah duduk bersama dengan sahabat. Ada jenazah yang dibawa untuk disolatkan. Tiba-tiba Rasulullah pun angkat pandangan dia tengok ke langit. Kemudian Nabi tunduk. Nabi letakkan tangan dia dekat dahi. Nabi ucapkan subhanallah, subhanallah. Apakah urusan berat yang sedang menimpa ini? Sampai membuatkan para sahabat terdiam, tak berani nak bertanya Nabi apa benda yang Nabi tengok tadi. Sehari semalam sahabat tak berani nak tanya. Esoknya seorang sahabat cuba tanya, dia kata, apa benda yang kau sebut semalam ya Rasulullah? Nabi kata tentang hutang. Nabi kata, demi jiwa Muhammad di tangannya. Kemudian seandainya seseorang itu mati syahid di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian mati syahid di jalan Allah balik, kemudian dihidupkan kembali sedangkan dia masih dalam keadaan dia berhutang, dia tidak akan masuk syurga selagi hutang dia tak dilunaskan. Ada dalam hadis Ahmad. Dan kedua, Nabi SAW tak solatkan jenazah penghutang. Kan, salah seorang sahabat Nabi, dia pernah meninggal dan masa nak solat tu Nabi katanya dia ada hutang. Sahabat kata ada hutang 2 dinar. Nabi pun undur, Nabi suruh sahabat yang solatkan. Sampai ada sahabat yang kata, aku akan langsaikan hutang ni ya Rasulullah. Baru Nabi ke depan untuk solatkan jenazah dia. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun dengan 2 dinar, 1 dinar lebih kurang RM2,000, cukup untuk Nabi SAW ambil benda ni sangat serius. Dan ada beberapa lagi kisah lain menunjukkan Nabi SAW sangat menekankan tentang soal melunaskan hutang. Jadi nasihat saya, jangan kita hanya kejar untuk nak melunaskan hak Allah dalam keadaan hak manusia lain diabaikan. Hak Allah masih dalam ruang lingkup rahmatnya yang maha luas. Sedangkan hak manusia tidak akan terlunas lagi tak dilangsaikan. Jangan lupa rahmat manusia itu maha sempit. Tak mudah nak maafkan, tak mudah nak bebaskan penghutang daripada belenggu hutang dia. Jangan ambil mudah ataupun lengahkan urusan perlunasan hutang, sebab sesuatu yang sangat zalim sekiranya perlengahan hutang tersebut boleh memberi implikasi negatif terhadap yang memberi hutang ataupun pihak lain yang memerlukan pinjaman tersebut. Nabi kata, matlul ghaniyyi dhulm, penangguhan membayar balik hutang dengan sengaja itu adalah satu kezaliman. Ya. Dan kemudian 3 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah tentang Allah menekankan kita tentang aspek penting kita nak jaga luar dan dalam diri kita. Ayat ni kita mungkin ramai dah hafal. Ayat 284, Allah kata, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah apa yang ada, segala apa yang ada di langit dan juga di bumi, kekuasaan, penciptaan, pentadbiran, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kamu zahirkan, sama ada yang baik ataupun yang buruk, ataupun apa yang kamu sembunyikan dalam hati kamu, dalam pemikiran kamu, Allah Maha mengetahui dan Allah akan soal. Fayaghfiru liman yasha', Allah boleh ampunkan siapa yang dikehendaki dengan kurniaannya, wa yu'adzibu man yasha', dan boleh dengan keadilannya Allah mengazab sesiapa.
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa. Al-Imam Ibn Kathir pada ayat ini dibagi tahu bahawa Allah nak cerita yang mana Allah memiliki segala-galanya yang ada di langit ataupun di bumi. Allah tahu segala-galanya, tak ada apa boleh yang tersembunyi daripada pengetahuannya. Walau benda tu very kecil, detail, halus. Kat sinilah bila sahabat Nabi dibacakan ataupun baca ayat ni, dia rasa bimbang. Dia rasa berat. Dia orang datang jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, kullifna minal a'mal ma nutiq. Ya Rasulullah, selama ini kita dibebankan dengan taklif-taklif, amalan-amalan yang kita mampu buat. Salat, puasa, jihad, sedekah, ni kita mampu nak buat. Sampailah ayat ni turun, kami tak mampu. Seolah-olah Nabi ingat sahabat ni tak mau beramal dengan ayat ni. Maka Nabi SAW kata, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Do you want to be like the past of umam, yang bila mana Allah SWT perintahkan kepada mereka sesuatu, dia kata, we heard and we disobey. But say, sami'na wa ata'na. Katakanlah bahawa we heard and we obey. Ghufranak. We want your forgiveness, O Almighty God. Wa ilaikal masir. Kita akan kembali kepadanya juga. Dan bila mereka ikhlas, mereka muhasabah, mereka insaf, maka Allah turunkanlah ayat seterusnya yang menjelaskan tentang toleransi Islam. Syariat Islam kepada umat ini yang tidak sekeras apa yang menimpa Bani Israel dulu, disebabkan mereka juga keras dalam menentangnya. Dan Allah turun amanar rasul, respon kepada keluhan daripada sahabat-sahabat ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah puji sahabat dalam ayat ini, dan Allah meringankan beban sahabat, kerisauan sahabat. Sebab sahabat dipikir, Allah, macam mana benda yang terlintas dalam fikiran kami, dalam hati kami, kalau Allah ambil kira naya kita. Yes, memang Nabi pun ada sebut, selagi benda tu kita tak cakap, selagi benda tu kita tak buat, Allah tak ambil kira lah. Tapi mula-mula sahabat ingat, based on ayat ni, takkan kalau kita terfikir benda yang buruk pun berdosa. Hati mana boleh kita nak kontrol? Benak fikiran kita mana boleh kita nak kontrol? Dia datang, dia pergi, dia datang, pergi. Ucapan kita, perbuatan kita, kita boleh kontrol. Jadi Allah puji, Allah kata ini orang beriman yang telah mempersaksikan rukun iman, rukun Islam ni semualah yang telah disebutkan dalam ayat tadi tu. Ini satu ayat memuji sahabat radhiyallahu anhum. Dan Allah tenangkan para sahabat dengan ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak akan membebankan melainkan apa yang kamu mampu. Jangan kamu risau. Kamu rasa nak jaga hati itu susah. Allah tidak akan ambil kira apa yang terlintas dalam hati kamu, apa yang kamu terfikir, benda itu semua tidak ni. Laha ma kasabat. Apa yang kamu buat je yang Allah akan hitung. Kamu akan dapat pahala, kamu akan dapat dosa based on apa yang kamu buat. Dan tengok apa Allah kata. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, untuknya kebaikan apa yang baik, wa 'alaiha maktasabat, benda baik yang tak baik yang manusia buat, mereka akan dapat balasan. Cuba bayang, dalam bahasa Arab diguna perkataan yang baik ni digunakan, walaupun dua-dua maksudnya baginya, tetapi untuk yang baik Allah guna laha. Untuk yang tak baik Allah guna alaiha. Dalam bahasa Arab, apa yang berbentuk laha, dibaik yang mendatangkan kegembiraan is for you. Lam itu litamlik, untuk pemilikan. It's for you, ganjaran, apa-apa yang Allah nak bagi anugerah kepada kamu. Wa alaiha, ala ni atas, seolah-olah bagi kamu, tetapi dengan gambaran benda itu berat bagi kamu. Balasan azab, benda yang berat bagi kita. Bahasa Al-Quran. Dan kemudian Allah kata, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, ini orang-orang beriman dia akan doa begitulah. Janganlah engkau ambil kira apa yang kami terlupa ataupun kami tersalah. Daripada ayat ini, para ulama beristinbat, orang yang buat dosa ataupun orang yang tersilap, mereka ini tak dihukum ataupun tak berdosa. Based on ayat ni. Dan Allah pun sebut lagi dalam suratul Ahzab, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Allah tidak ambil kira kamu tak bersalah, kamu tak berdosa, apa yang kamu tersalah, tetapi apa yang kamu sengaja, yes. Dalam hadis Ibnu Majah Nabi kata, Inna Allah wada'a an ummati al-khata' wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah biarkan, let it go daripada umat aku ini, kesilapan ataupun apa yang mereka terlupa ataupun apa yang terpaksa. Yang ini tak berdosa. Rabbana wa la tahmil alaina isra. Janganlah buatkan kami ni rasa berat dengan segala taklif dan juga syariat yang kau bebankan kepada kami. Maka Allah makbulkan, Allah bagi Islam ini satu agama yang mudah, yang ada toleransi, yang ada tadarruj, ada peringkat-peringkatnya. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan buat macam mana Bani Israel dulu ni. Kan, yang Allah bagi tindakan tegas kepada mereka, syariat yang tegas kepada mereka. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah uji kami dengan satu musibah yang berat, ujian yang berat. Jangan balas kami disebabkan dosa maksiat daripada kami. Kami tak mampu nak hadapi itu semua. Wa'fu 'anna, get over, kan, let it, biar, maksudnya jangan ambil kira dosa-dosa kami. Waghfir lana,
tutup dosa kami, jangan tersebar dosa-dosa kami baik di dunia ataupun di akhirat. Warhamna, peliharalah kami daripada dosa-dosa dan maksiat. Dengan rahmat Allah itu, pandulah kami ke arah ketaatan, pandulah kami ke arah ibadat. Anta maulana, engkau adalah pelindung, engkau adalah pembantu kami. Tiada daya, tiada kuasa melainkan dengan daya daripadamu. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kan, maka tiadalah pertolongan kepada orang-orang yang mengkufurkan kamu. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata, ketika Jibril sedang duduk bersama dengan Nabi SAW, terdengar satu suara di atas langit dan dia melihat ke atas dan Jibril kata, hari ini ada satu pintu di langit yang terbuka, yang tak pernah terbuka sebelum ini, dan turun daripadanya malaikat. Malaikat itu turun ke bumi, yang tak pernah dia pernah turun ke bumi sebelum ini melainkan pada hari ini. Lalu malaikat itu pun cakap, abshir binuraini utitahuma, kan, sambutlah berita gembira ini dengan dua cahaya yang kamu telah diberi, dengan dua cahaya yang kamu diberikan. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang mana para nabi sebelum kamu pun tak pernah dapat cahaya ini. Malaikat tu kata, Fatihatil kitabi wa khawatimi suratil Baqarah, surah Al-Fatihah dan juga penutup surah Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa a'taitah. Tak ada siapa yang membacakan benda ini melainkan dia akan diberi dua cahaya ini. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, menerusi hadis Abi Mas'ud Al-Ansari, Nabi kata, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailin kafatah. Siapa yang membaca dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah ini, maka dia jadi macam mencukupi baginya. Macam dia jadi satu pelindung. Dia boleh jadi satu pembantu, penolong, nak bangun qiyamul lail ke, ataupun melindungi daripada keburukan jin ataupun manusia, ataupun whatever lah keburukan. Ini satu ayat pelindung yang kita boleh baca, dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ini. Dengan itu, alhamdulillah, kita telah berakhir tadabbur ringkas kita tentang surah Al-Baqarah. Syukur kepada Allah yang telah membantu kita untuk menghabiskan tadabbur surah Al-Baqarah ini. Satu surah yang sangat penting dan jarang ditadabbur kerana surah yang sangat panjang. Tetapi kita pun dah sebut daripada awal tentang manfaat-manfaat, faedah-faedah daripada surah Al-Baqarah ini. Dan insya-Allah dan paling penting sekali, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Global Ihsan sebagai penganjur kepada kuliah ini, dan insya-Allah tim Global Ihsan pada hari Ahad ini akan pergi ke Yaman. Setahu saya insya-Allah ke Yaman, maybe ada tempat lain lagi untuk nak menyampaikan bantuan dan juga sumbangan-sumbangan daripada rakyat Malaysia kepada masyarakat di sana untuk melihat juga pembinaan hospital yang dilakukan sebelum ini, yang dikatakan telah siap di sana. Kita doakan semoga kru tim Global Ihsan ni akan selamat sampai di sana dan berjaya untuk nak melaksanakan tugas. Jadi dengan itu, tim Global Ihsan akan kembali semula, dan insya-Allah pada Januari kita akan sambung kembali pengajian baru kita, dan insya-Allah tajuk ni akan dispesifikkan kemudian. Satu sambungan lagi pengajian ini kita dengan topik yang lain lah, insya-Allah. Dan sementara rihlah
tim Global Ihsan ni pergi ke Yaman, maka mungkin akan berehat seketika untuk memberikan peluang kepada hadirin hadirat semua yang mungkin ada cuti akhir tahun ke ataupun cuti sekolah dan sebagainya. Dan insyaAllah saya juga mungkin akan bermusafir, mungkin insyaAllah akan musafir seketika. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua hadirin hadirat daripada yang hadir di Zoom, yang hadir di IG, yang hadir di Facebook. Jazakumullah khairal jazak kerana mengikuti lebih kurang kalau tak salah saya 44 atau 45 siri kita tentang surah Al-Baqarah ini. Maybe kita akan ubah lagi tajuk pada selepas ini insya-Allah tentang we'll see, tentang mungkin apa yang bermanfaat untuk masyarakat kita di luar sana. Baik, sebelum kita akhiri, kita sambut satu soalan yang tanya tentang kaitan orang yang bekerja di bank, terutama bank yang ada buat transaksi konvensional dan Islamik. Apakah hukum kerja di bank konvensional lah? Saya kira kalau susah nak dapat kerja ke tempat lain, adakah membandai untuk pergi ke departmen yang tak terlibat dengan proses transaksi? Minta sangat Ustaz dapat huraikan sikit untuk manfaat. Baik, kalau bank konvensional, dia memang paksi utama dia, base dia punya business dia, majority of business dan income dia adalah based on riba. Pinjaman-pinjaman yang dia buat tu semua adalah riba. So bila mana unsur transaksi benda haram itu terlampau banyak dalam satu syarikat tu, maka tak bolehlah kita nak bekerja di situ. Dan tawakal pada Allah, doa pada Allah, jangan risau tentang rezeki. Nak dapat rezeki lain, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Allah akan bagi di jalan keluar. Percaya, rezeki kita bukan terletak pada company, bukan terletak pada manusia, bukan terletak pada bank, bukan terletak pada anybody. Rezeki kita milik Allah. Kalau kita tawakal kepada Allah, kita betul-betul ikhlas, kita takwa kita kepada Allah tinggi, percayalah Allah akan bagi kita rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan bagi kita jalan keluar. Banyakkan doa, banyakkan istighfar, yang mana Allah kata Allah akan bagi kita jalan keluar daripada itu. Usaha cari jalan keluar, jangan stuck dalam itu, jangan bagi alasan macam-macam. Kita tak mahu terlibat dalam medan peperangan antara kita dengan Allah. We don't want. Kita tak nak bank konvensional tu dah isytihar perang dengan Allah. We don't want to stay in that line. Get out from there. Kan? InsyaAllah Allah pasti akan membantu. Jangan kita membantu wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Allah kata jangan kita saling membantu dalam perkara yang yang itu. Dan benda itu termasuk dalam perkara yang dilaknat, termasuk orang-orang yang membantu orang yang ini semua tak boleh. So pindah ke department lain pun sebabkan since dia punya majority of dia punya income dia semua kebanyakannya adalah daripada proses riba, tak boleh benda itu. Sebab tu perbankan Islam diasingkan. Kalau kata Maybank Islamik dikeluar, dipisahkan dari satu syarikat yang lain, di mana dia punya pendapatan sendiri, dia tak nak campurkan dengan riba punya segmen. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairal jazak. InsyaAllah kita bertemu lagi pada saya kira Januari nanti. Barakallahu lakum. InsyaAllah aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita.